Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Yang mulia Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Nurul Hijrah, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja, puji dan kesyukuran kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang dan kesempatan sehingga kita boleh sama-sama berjumpa, bertatap muka di tempat yang mulia, di tempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala macam mana dengan setiap langkahan kaki kita menuju tempat ini, Allah Ta'ala tinggikan darajat kita di dalam syurga, Allah Ta'ala tambahkan pahala kita, dan Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan duduknya kita di tempat ini, Allah Ta'ala kira ini sebagai kita duduk di tempat yang menjadi taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala curahkan segala rahmat dan kasih sayangnya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan sayap-sayap malaikat sebagai naungan untuk kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kita pun boleh bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan minuman daripada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu ambo nak memohon maaf atas kelewatan ambo. Sebenarnya tak lewat tuan-tuan, tapi telajak sampai ke EU2, tak sedar nak keluar tu, tak sedar. Sebab terlampau laju bawa kereta, tak sedar, dan nak tubik tu tak sedar. Jadi telajak sampai EU2 baru puasa, lepas dah pergi antarabangsa ni. Apa tu patah balik lah. Masya Allah, tuan-tuan, itu yang jadi lewat. Masya Allah. Ala kulli hal, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Tabung Maulidur Rasul kita pun juga masih ada, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah untuk kita umat Islam. Kerana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah juga bulan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal pun juga adalah bulan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pasal-pasal terpenting di dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rabiul Awal. Di mana tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak bercerita pasal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Masya Allah, tabarakallah, satu majlis Maulidur Rasul sahaja tak akan boleh tuan-tuan. Bahkan kata Al-Imam Ibn Daybah Asy-Syaibani, beliau menyatakan kalau seandainya umur kita ini kita habiskan semata-mata untuk menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menyebut kemuliaan baginda, akhlak baginda, sirah baginda, syama'il baginda, budi pekerti baginda, muamalahnya baginda, dan semuanya kita nak habiskan umur kita menyebutkan hal-hal yang berhubung kait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Habis umur kita, belum lagi boleh kita sebutkan semua senarai kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya di sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kali Allah Ta'ala memuji akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di saat-saat akhir kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia yang termaktub di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, surat yang istimewa, berbeza dengan surat-surat yang lain daripada Al-Quran. Kalau surat-surat yang lain semuanya diawali dengan ungkapan yang Allah Ta'ala itu maha kasih, yang Allah Ta'ala itu maha pemurah, diungkapi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi berbeza surat Taubah ini. Justru surat Taubah ini bermula dengan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya Allah Taala telah berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik dan ingkar. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seakan-akan ketika mana Allah Taala buka surat Taubah ini dengan kata-kata bara'atum minallahi wa rasulih, Allah Ta'ala nak kata kepada kita umat manusia yang menjadi objek dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Ta'ala nak kata kepada kita, mu dah tengok berapa lama Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kamu. 23 tahun lebih kurang Muhammad bersama dengan kamu. Kamu tengok macam mana perjalanan hidupnya, kamu tengok macam mana akhlaknya, kamu tengok macam mana budi pekertinya, kamu tengok macam mana muamalahnya, macam mana kelemah lembutannya, kamu tengok macam mana kejujurannya, kamu tengok berbagai macam perilaku dan tingkah laku kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kamu tengok dalam lebih kurang 23 tahun. Selepas kamu bersama dengan baginda Nabi selama 23 tahun, sungguh melampau jika sekiranya kamu masih tidak beriman kepada Nabi, kamu masih tidak percaya kepada Nabi, mengingkari ajaran tauhid, tidak mau mengikuti jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dan surat ini tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-128 Allah Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 4 sifat yang kalau sekiranya kita nak menjadi seorang pemimpin, kita kan masya-Allah tabarakallah sok-sok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lil muttaqina imama. Jadikanlah aku ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia pemimpin orang-orang yang bertakwa yang sebenar? Itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, dia mempunyai 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Taala di penghujung surat Taubah ini. Kalau kita nak jadi pemimpin tuan-tuan, pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi umat dan bangsa kita, pemimpin bagi negeri dan negara kita, masya Allah tabarakallah, kita amalkan 4 sifat ini, insya Allah benda yang kita pimpin itu akan berjalan menuju ke arah kejayaan. Gapo dia 4 sifat tu tuan-tuan? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut baginda Nabi itu rasulun min anfusikum, rasul daripada bangsa kamu sendiri.
Rasul daripada jenis kamu sendiri, Rasul daripada diri kamu sendiri, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada bangsa kita, bangsa manusia. Inilah ada hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di saat pada beberapa tahun yang lepas, sebelum diturunkan ayat ini, Allah Ta'ala pernah menurunkan ayat pada saat peperangan Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Lagu mana baginda Nabi boleh menjadi suri tauladan yang baik? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasulun min anfusikum. Rasulullah itu dah manusia, sama macam kita manusia. Sehingga ini menjadi satu perkara yang pelik, satu perkara yang ajaib, dipandang satu perkara yang aneh oleh orang-orang suku Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Gapo dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia itu jadi nabi tapi dia juga makan makanan kita, dia pun berbisnis macam kita berbisnis. Gapo dia rasul yang lagu ni? Mereka pelik tuan-tuan. Sebab mereka ingat kalau namanya nabi, namanya rasul tu turun daripada atas langit, malaikat ke jin ke, masya-Allah tabarak, bukan macam manusia. Tapi baginda Nabi manusia serupa kita. Manusia serupa macam kita. Lagu mana baginda Nabi manusia macam kita? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'jub. Seperti mana kita ta'jub dengan satu perkara, baginda Nabi pun juga ta'jub dengan satu perkara. Pernah pada satu ketika tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, datang seorang musafir. Dia datang berbaiat, menyatakan keimanannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana dia datang daripada jauh, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjamu dia. Akan tetapi pada saat itu tuan-tuan, tidak ada makanan di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pun bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang boleh menjamu sahabat kita yang baru datang daripada jauh ini? Pada saat itu ada salah seorang sahabat namanya Abu Talha, dia angkat tangannya. Saya wahai baginda Nabi, amba wahai baginda Nabi. Maka dibawalah itu musafir pergi ke rumah sahabat yang berkenaan. Ternyata masya Allah tabarakallah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang ada dekat rumah sahabat Abu Talha ini ternyata makanan yang cukup untuk seorang sahaja tuan-tuan. Makanan yang cukup untuk seorang sahaja. Cukup untuk dimakan Abu Talha seorang sahaja. Sehingga pada saat itu tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, lampu pun kemudian dipadamkan. Anak-anaknya kemudian ditidurkan. Dan Abu Talha kemudian mempersilakan tetamunya itu untuk makan. Abu Talha pula duduk di tepi dia, kerana lampu mati, lampu padam, api tak ada, gelap, jadi tak nampak tuan-tuan. Abu Talha pun macam berpura-pura lah, berpura-pura makan juga di tepi dia. Jadi dia pun rasa selesa lah. Sebab kalau kita tengok tuan rumah tak makan, kita makan dengan selesa, kita rasa tak sedap hati. Jadi Masya Allah, ketika itu api tak ada, jadi suasana gelap, Masya Allah, dia pun makan dengan selesanya. Sementara Abu Talha berpura-pura makan di tepi dia. Subuh harinya baginda Nabi SAW berkata, Innallaha la ya'jabu min hadzal rajul. Sesungguhnya Allah Ta'ala kagum, Allah Ta'ala takjub dengan lelaki ini. Sanggup dia mendahulukan tetamu aku daripada dirinya dan keluarganya. Dan sungguh kata baginda Nabi, aku pun takjub kerana kelakuan kamu tersebut. Baginda Nabi takjub macam kita takjub. Bahkan baginda Nabi SAW menangis macam kita menangis. Di saat kematian putra baginda Sayyidina Ibrahim, baginda Nabi berkata, Innal qalba lahazin, wa innal aynaini latadma'an, wa inna la naqulu illa haqqa. Sesungguhnya hati ini bersedih, mata ini mengalirkan air mata, akan tetapi kami tidak menyatakan melainkan kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Nabi menangis pada saat itu. Baginda Nabi seorang manusia, rasulun min anfusikum.
Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita ikut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita ikut kerana dia seorang manusia macam kita. Kalau baginda Nabi bukan manusia, macam mana kita nak ikut? Kalau dia malaikat, macam mana kita nak ikut? Kalau dia jin, macam mana kita nak ikut? Tapi kerana dia manusia, boleh kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita ikut baginda Nabi? Kerana ada perbezaan antara kita dengan baginda Nabi. Kita manusia, baginda Nabi manusia, sama-sama manusia. Akan tetapi baginda Nabi yuha ilayya, diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baginda Nabi diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah, sementara dengan kita tidak diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah, maka kita ikut dengan baginda Nabi yang menjadi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad menjadi petunjuk untuk kepada jalan yang lurus, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulun min anfusikum, baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah sahabat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah musuh-musuh baginda. Itu yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, An-Nadar, Utbah, Syaibah, Al-Walid, semuanya kenal belaka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun min anfusikum, baginda Nabi seorang bapa yang kasih dengan anak-anaknya. Sehingga pada satu hari, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok budak-budak bermain. Baginda Nabi tengok budak-budak bermain. Di situ ada Al-Hasan, di situ ada Al-Husain, di situ ada Abdullah ibnu Ja'far, Abdullah ibnu Abbas, An-Nu'man ibnu Bashir, anak-anak sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyik masyuk mereka bermain, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga baginda pun tergerak hati juga nak turut bermain bersama dengan mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan baginda Nabi berjalan menuju mereka. Baginda Nabi saat itu berkata kepada mereka, "Jomlah kita main. Siapa yang boleh tangkap aku? Nih, setangkai korma ini hadiah untuknya." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari, dikejar oleh budak-budak ini, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, budak-budak laju larinya, Allahu Akbar. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, ada di antara mereka yang tangkap kakinya baginda, ada yang tangkap tangannya baginda, ada yang tangkap badannya baginda, bahkan ada yang melompat tangkap kepalanya baginda. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga pada akhirnya baginda Nabi kata, "Oh, macam ni lah kita makanlah sama-sama buah kurma ni." Satu ketika, tuan-tuan, Al-Hasan dan Al-Husain berada di atas riba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pemimpin-pemimpin Arab. Baginda Nabi mencium putra-putra beliau ini, mencium cucu-cucu beliau ini, dicium, dipeluk, didakap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang pemimpin Bani Tamim yang bernama Al-Aqra ibnu Habis, dia berkata, "Ya Muhammad, aqabbalta gulamak? Apakah engkau mencium akan cucu-cucu engkau ini? Li asyaratun minal aulad. Aku ni punya 10 orang anak, tak ada seorang pun yang pernah aku cium." Gapo dia baginda Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tak ada perasaan kasih sayang di dalam hatinya, Allah Ta'ala pun juga tak akan kasih dan sayang dengan dia. Orang Arab pada saat itu, tuan-tuan, mereka memandang kalau sekiranya kita bermain dengan budak-budak, ini satu keaiban. Orang besar, orang dewasa, pemimpin bermain dengan budak-budak, itu satu keaiban. Padahal tidak. Man la yarham la yurham. Sehingga pada satu ketika, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, datang seorang perempuan membawa anaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ambil anak tersebut. Baginda Nabi bermain-main dengan anak perempuan itu. Masya Allah, tabarakallah, yang namanya budak kecil, dia kencing di atas riba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia malu dengan baginda Nabi, dia ambil itu budak, dia maknya pun marah kepada itu budak. Memang betul-betul marah. Tak akanlah baginda Nabi pun jadi tempat kencing dia.
Apa kata baginda Nabi SAW? Wahai ibu, janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. Bajuku ini kalau kotor dia boleh dibasuh. Tapi kalau sekiranya dengan hati anak engkau itu pecah, engkau terlampau kerap marah kepada dia sehingga hatinya menjadi terluka, siapa yang boleh menampal itu dia punya hati? Baginda Nabi SAW seorang suami yang baik dengan istri-istrinya. Khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik ketika mana bersama dengan istri. Baginda Nabi SAW mesra dengan istrinya. Bahkan baginda Nabi bermain-main dengan istrinya. Pada satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah baginda Nabi berkata kepada dia, wahai Aisyah, jomlah kita lomba lagi. Aisyah pada masa itu masih kecil lagi, kurus lagi tuan-tuan. Dia berlari bersama dengan baginda Nabi dan berjaya dia menewaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masa berjalan tuan-tuan, Aisyah dah menjadi gemuk. Baginda Nabi kata pula kepada Aisyah, ya Humairah, jomlah pula kita lomba lagi. Berlomba lagi tuan-tuan, baginda Nabi pula yang menang. Kata baginda Nabi ketika itu, wahai Aisyah, ini balasan yang kau tu dahulu pernah menewaskan aku. Baginda Nabi